malam ni. Dan kita minta ni dulu apa amal. Masa lagi alimi pula. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Ainul uyuni Muhammadun babul ilahil awhadun. Ainul uyuni Muhammadun babul ilahil awhadun. Sallu alaihi waradidu tajidu ana wa tasadu. Sallu تجد حنا وتسعد. عين العيون محمد باب الإله الأوحاد. عين العيون محمد باب الإله الأوحاد. صلوا عليه ورديد تجدوا هنا وتسعدوا. صلوا عليه ورديدوا تجدوا هنا وتسعدوا. باب الرجا فيه النجا ما خاب من فيه انتجا. باب الرجا فيه النجا ما خاب من فيه انتجا. فبصوت له كفرج فهو الحبيب محمد. فبصوت له كفرج فهو الحبيب محمد. عين العيون محمد باب الإله الأوحاد. عين العيون محمد باب الإله الأوحاد. صلوا عليه ورتلوا تجدوا هنا وتسعدوا. صلوا عليه ورتلوا تجدوا هنا وتسعدوا. من ياه طه المصطفى من كل هم يكتفى. من ياه طه المصطفى من كل هم يكتفى. ومديحه فيه شفاء ومقامه لا يجهد. ومديحه فيه شفاء ومقامه لا يجهد. عين العيون محمد باب الإله الأوحاد. عين العيون محمد باب الإله الأوحاد. صلوا عليه ورددوا تجدوا هنا وتسعدوا. صلوا عليه ورددوا تجدوا هنا وتسعدوا. صلى عليه الله ما بدر السماء تبسم. صلى عليه الله ما بدر السماء تبسم. والآل وغيثها ما وتلى المدين منشد. والآل ما
apabila genap 2 bulan di dalam kandungan ibu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka tuan Nabi minta tolong ayah Nabi, wahai anak, tolong ayah pi buat urusan keluarga kita di Yasrib, di Madinah Al-Munawwarah. Ada tanah ayah di sana tak selesai lagi dengan keluarga. Maka ayah Nabi pun terpaksa terima daripada hajat tuan Nabi kita untuk menyelesaikan masalah dengan adik-beradik di Madinah. Maka ayah Nabi ni orang yang Allah Ta'ala kurniakan kepintaran, kebijaksanaan, kematangan. Maka dia menyelesaikan dan menyusun untuk menyelesaikan masalah dengan begitu matang. Jadi dia balik pujuk isteri ibu Nabi kita, wahai Aminah, abang terpaksa kena pergi ke Yasrib, sedangkan hati abang ni berat nak pergi. Kamu baru mengandung, tetapi terpaksa nak penuhi hajat ayah. Tak ada siapa nak tolong dia, abang terpaksa kena pergi. Tetapi jangan risau, sepanjang abang ke sana, abang wakilkan seorang hamba perempuan yang akan menguruskan kehidupan harianmu, iaitulah Ummul Aiman. Jadi ayah Nabi pun tinggal hamba perempuan Ummul Aiman, dan ayah Nabi pun pilah naik unta sampai ke Madinah Al-Munawwarah untuk menyelesaikan masalah tanah daripada tanah tuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ayah Nabi wafat di Madinah Al-Munawwarah ketika Nabi kita 2 bulan di dalam kandungan ibunya yang mulia. 2 bulan dalam kandungan ibu, ayah wafat. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu itu ada hikmahnya. Allah Ta'ala mewafatkan ayah Nabi kerana Allah Ta'ala tak mau orang lain yang mendidik Nabi. Allah Ta'ala nak mendidik sendiri, mentarbiah Nabi kekasihnya, Rasulnya, secara langsung diajar kebaikan, akhlak yang sempurna. Allah Ta'ala yang mendidik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala wafatkan ayah Nabi ketika itu, ketika usia baginda Nabi 2 bulan di dalam kandungan ibu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ayah Nabi kita di samping pi buat urusan tanah tuan Nabi, ayah Nabi kita ziarah keluarga-keluarganya di Madinah. Ayah Nabi pi ziarah keluarga-keluarga di Madinah daripada kelompok Taifah Najjar, pilah ke Madinah, ziarah adik-beradik sana, adik-beradik sini, pakat sambut seronok. Adik-beradik mai pada Mekah lama tak mai, maka ayah Nabi pun menghubungkan silaturahim di Madinah Al-Munawwarah. Wa makatha bihim syarran saqiman yu'aduna zulmahu. Ayah Nabi kita yang mulia duduk di Madinah selama hampir-hampir sebulan. Dah buat urusan tanah siap, ziarah adik-beradik, dekat-dekat sebulan dah. Ingat isteri di Mekah tengah mengandung. Siaplah barang nak balik, mukui-mukui barang takdir Allah. Ayah Nabi jatuh demam. Demam yang amat-amat panas. Dulu bukan ada hospital, bukan ada klinik. Adik-beradik pakat mai untuk nak pakat-pakat ikhtiar, nak menyembuhkan, ikhtiar nak buat ubat. Ada yang bawa ayam, ada yang jelum ni takdir Allah. Wafat ayah Nabi kita dan dikebumikan di Madinah Al-Munawwarah. Di mana kubur ayah Nabi? Maka kata almarhum Tok Guru, di sebelah Babus Salam, di pintu Masjid Nabawi, Babus Salam. Kemudian di sini makam Rasul, kubur hijau. Di sebelah sana Baqi', perkuburan Baqi', Jannatul Baqi'. Kubur ayah Nabi kita di sebelah pintu Babus Salam. Tapi lah tak ada dah, sebab direnovate, dibesarkan kawasan tu, diubah jasad ayah Rasul ke satu perkuburan berdekatan dengan Masjid Quba. Berdekatan dengan Masjid Quba. Jadi kalau kita tahu sejarah-sejarah penghayatan, kita pi dengan jiwa. Apabila kita pi dengan jiwa ke Madinah Al-Munawwarah, dengan adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Said Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu
tidak memakai kasut di bumi Madinah Al-Munawwarah, takut retak, takut bergetar maqam Nabi SAW, adabnya kepada Rasul SAW. Imam Malik tak buang hajat, melainkan kalau dia nak qada hajat, buang yang besar yang kecil, dia akan naik unta, buang di luar kota Madinah. Ini adab ahli hadis. Apabila orang tanya fiqh, terus dia jawab. Tapi apabila tanya hadis, dia pakai baju yang kemas, dia buah minyak wangi beruduk, buah minyak wangi pakai sorban, barulah dia meriwayatkan hadis. Ini adab. Kemudian ketika meriwayatkan hadis, satu hari kala jengkin benda yang berbisa ketik dia tahan sampailah merah muka dia, kerana dia tak mau bagi putih perkataan Rasul. Itu adab ahli hadis kepada hadis Nabi SAW. Kita mengaji hadis tapi lolah, ada hak sambil kangkang, ada hak sambil isap okok, kadang-kadang duduk di luar isap okok, na'uzubillah. Ini Imam Malik, makamnya di perkuburan Baqi', tapi dengan gurunya Imam Nafi'. Sebelah ni keluarga Nabi, isteri Nabi, anak Nabi, pak nakan Nabi, Sayyidina Abbas. Pi di sebelah sini Imam Malik dengan Imam Nafi'. Pi lagi keliling kelalang ni sahabat Nabi SAW. Pi depan lagi maqam Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Tepi maqam Sayyidina Uthman adalah maqam ibu susuan Nabi, iaitulah Siti Halimah yang Allah Taala muliakan. Itu maknanya kalau kita pi dengan jiwa, orang lelaki mesti menjejaki Jannatul Baqi', kerana berterima kasih kita kepada mereka, para sahabat dan keluarga Nabi, kerana mereka telah berjuang untuk membawa agama Islam kepada kita. Jadi kita pi dengan jiwa. Tapi kalau tak pi dengan jiwa ke, dia kata aircon sedap, tidur lu, buka TV, selimut pula. Kadang-kadang jemaah pun tak turun, rugi. Tetapi kalau orang pi dengan jiwa, mereka akan menghayati. Begitu juga di Mekah Al-Mukarramah. Kalau kita pi dengan jiwa, oh ini Maulid Nabi. Ni semasa di Isra wal Mi'raj, Nabi kita diterbangkan menggunakan borak. Ini pintunya Babus Salam. Sebab rumah Nabi, rumah Siti Khadijah di tepi ni. Depan sikit rumah Abu Lahab. Nabi kita berhijrah, dia keluar kok ni, dia naik kok sofa. Lepas tu pula kok jam sak lah ni, naik ke Hilton Hotel. Hilton tu lah atas bukit tu lah rumah Sayyidina Umar, rumah Sayyidina Abu Bakar. Nabi kita mai kok lorong ni, naik ke bukit ni, tinggi. Lepas tu pula berjalan pergi pula ke gua yang dikatakan Gua Sur. Begitu hebat perjuangan Nabi untuk membawa agama kepada kita. Kemudian berjalan Nabi kita SAW daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Kita naik bas lena. Pakat lena bagi dua. Pasal kita tak pi dengan jiwa. Kalau orang yang beradab pergi ke Mekah Madinah, akan teriak sepanjang jalan, ya Rasulullah, pi ke Taif. Ni kita pergi Taif, dia kata sedap mana makan nasi ayam sana. Duk ingat tu. Dia kata macam Cameron, pipi haram tak elok tahu mana pun. Tapi kalau pi dengan jiwa, mengalir air mata kita, teriak kita. Ini perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah Nabi kita dikebumikan di Madinah Al-Munawwarah. Setelah sebulan pergi ziarah, maka wafat dan dikebumikan di sana. Selepas seminggu barulah ibu Nabi kita tahu berita itu. Ibu Nabi kita sedih, tetapi cekal hatinya, sabar ibu Nabi kita, dan berjanji untuk menjaga kandungan dengan baik, kerana terlalu cinta ibu Nabi kepada ayah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada orang yang tidak beradab, memaki hamun ayah Nabi, memaki hamun ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekiranya tanah yang menutupi makam Nabi itu seafdal-afdal tanah di muka bumi ini, maka kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, lebih-lebih lagi badan yang membaluti perut ibu, iaitulah perut yang membaluti kandungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau Quran itu mulia, mulia juga kulitnya. Kalau Nabi itu mulia, mulia juga ibunya. Maka adab kita kepada Rasul, adab kita kepada ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab kita kepada ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali mengatakan ayah dan ibu Nabi itu ahli neraka. Nauzubillah. Nauzubillah. Ayah dan ibu Nabi adalah hidup di zaman fitrah,
dan di zaman fitrah Allah Ta'ala tidak mengambil tindakan walaupun mereka melakukan perkara jahiliah. Lebih-lebih lagi ayah dan ibu Nabi dipelihara oleh Allah tidak melakukan perkara-perkara jahiliah. Jangan sekali-kali capui mulut kita, jangan sekali-kali biadab mulut kita mengatakan ayah dan ibu Nabi itu ahli neraka. Orang yang mengatakan begitu bukan daripada ahlu sunnah wal jamaah. Kerana kita ahlu sunnah wal jamaah wajib menyayangi, wajib menghormati ayah dan ibu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. ولما تم من حمله على الراضي 9 أشهر ومليا. Apabila sempurna 9 bulan di dalam kandungan ibu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pada hari Ahad malam Isnin, di atas pendapat yang masyhur 12 Rabiul Awal. Setengah kata 9, setengah kata 12 itu tak ada masalah. Yang pentingnya Ahad malam Isnin dipilih oleh kebanyakan 12 Rabiul Awal tahun gajah. Maka bermula lebih kurang almarhum Tok Guru Saleh, dia belajar kitab ni dengan Tok Guru dia pada Mekah rahimahullah, lebih kurang pukul 2 pagi, pukul 2.30 pagi bergeraklah perut ibu Nabi kita. Tak sakit macam orang biasa, bukan sakit pun tak sakit, tapi bergerak menandakan nak lahir dah pada ketika itu. Maka ibu Nabi pada ketika pukul 2 pagi itu tak mau orang lain jadi bidan. Ibu Nabi kata, aku nak seorang orang tua lama, bidan lama di Mekah ni, namanya Ummu Syifa. Siapa dia Ummu Syifa? Mak kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, saudagar syurga. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni bukan sekadar kaya, bahkan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni alim dan kuat berjihad untuk menegakkan agama Allah, membela agama Allah Ta'ala, membela Rasulullah SAW, sehingga kan di badannya termasuk banyak anak panah ketika mempertahankan agama Allah Ta'ala. Maka mak dia lah yang menjadi bidan Nabi pada malam itu. Orang pun pergi turutlah Ummu Syifa. Di mana Ummu Syifa? Atas sikit pada kuburan Maklah di Mekah. Kalau kita pergi Mekah ni Safa, ni Marwah. Keluar Bukit Marwah dia ada tanah. Kemudian depan tu ada maktabah Mekah, itulah maulid Nabi, tempat Nabi dilahirkan. Kemudian rumah Ummu Syifa ni atas pada Maklah. Naik pada Maklah tu atas sikit. Jalan kaki, panggillah Ummu Syifa. Ummu Syifa pun setuju. Siap-siap mainlah rumah Nabi, mainlah rumah mak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa maka hampir saat detik-detik kelahiran, lebih kurang waktu yang dekat kepada subuh. Atau kalau kita nak dapat cucu ke ataupun nak dapat anak ke, kita doa, ya Allah moga-moga dipermudahkan lahir pada waktu pagi. Kalau waktu lain pun anak kita juga doa yang baik-baik, tapi terlebih baik waktu pagi kelahiran itu. Maka hampir kepada waktu subuh sampailah saat-saat detik kelahiran baginda junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Maka hadir ketika saat itu roh Asia, roh Maryam. Maryam mak kepada Nabi Isa, Asia isteri kepada Fir'aun. Fir'aun kafir, tetapi Asia beriman kepada Allah Ta'ala. Asia tidak pernah disetubuhi oleh Fir'aun. Fir'aun duk setubuh dengan iblis rupa muka Asia. Asia beriman, dan dikasihi oleh Allah. Maryam beriman, dikasihi oleh Allah Ta'ala. Maka roh-roh mereka turun untuk menyambut kelahiran Nabi. Dan begitu ramai para malaikat yang duduk keliling rumah Nabi untuk menyambut kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebahagian daripada malaikat itu dengan rupa burung yang berwarna hijau dan paruhnya berwarna merah. Pusing rumah mak Nabi kita pada malam itu. Malaikat-malaikat yang begitu ramai untuk menyambut kelahiran junjungan kita Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Wa aqadaha al-maqalu wa waladat sallallahu alaihi wasallam wa sallama nuriyatan. Maka lahirlah Nabi kita dengan
dengan keadaan cahaya yang terang menerang. Sallallahu Maka Ummu Syifa sambut kelahiran Nabi dengan begitu mulia, begitu agung. Tak pernah Ummu Syifa sambut kelahiran yang semulia ini. Tak ada darah yang menyertai. Rambut Nabi kita berminyak, matanya bercelak dan tali pusatnya telah terpotong. Dan kelihatan cahaya yang terang menerang sehingga kan di negeri Syam pun rasa pelik. Apa yang cerah wang? Cerah kelahiran Nabi SAW. Kagum Ummu Syifa dan dia cium Nabi dengan penuh kesyukuran, kegembiraan. Tak pernah sambut kelahiran yang sebetul ini. Maka diberi kepada ibu Nabi SAW. Siti Aminah pun cium Nabi kita SAW, ibunya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila selesai macam tu, diletakkan Nabi kita, terus Nabi kita ni boleh beralih dan tangannya diletak di atas bumi, kepalanya melenggak naik ke atas, menunjukkan kemuliaan Nabi. Dan Nabi kita bersin, dan Allah Ta'ala kurniakan boleh berlafaz Alhamdulillah. 10 orang kita mengaji dalam kitab akidah boleh cakap ketika budak. Yang pertama, Nabi kita bersin, sebut Alhamdulillah. Yang kedua, Zulaikah, anak kecil yang menjadi saksi kepada Nabi Yusuf. Bukan Yusuf yang jahat, tapi yang
yang gila kepada Yusuf ni perempuan ni. Kerana terkoyak baju daripada belakang. Budak boleh bercakap. Anak begitu juga Nabi Isa bercakap menyaksikan kebenaran ibunya bukan berzina, tetapi dia dijadikan oleh Allah daripada tiupan daripada angin yang ditiupkan oleh malaikat. Jadi apabila selesai daripada perkara tu, ringkasnya depa pun pergi panggil Tok Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdul Muttalib, kamu dah dapat cucu. Apabila dia tu duk tawaf hampir kepada waktu subuh, apabila dia dengar Abu Talib, Abdul Muttalib, kamu dah dapat cucu. Dia pun berhenti, dia pergi rumah menantunya Siti Aminah. Mana cucu? Dia ambil Nabi kita. Ibu Nabi kita kata, ayah tolong bubuh namanya dengan nama Muhammad. Maka Tok Wan Nabi pun ambil Nabi kita, pergilah ke Kaabah dan tawaf 7 keliling, berdoa di depan multazam. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan cucunya orang yang bahagia, orang yang baik. Kemudian diringkaskan cerita, disepakati oleh keluarga, kena habaq jugalah kat keluarga-keluarga hak dekat. Bincang mai habaq kat Abu Lahab. Abu Lahab tak ada rumah menjaga. Pi habaq ada hamba perempuannya nama Syuhaibah. Sekali Syuhaibah hang balik habaq kat tuan hang. Kalau tuan hang balik, habaq kata dia selamat dah, dapat anak menakan. Aminah dah selamat dah beranak, dapat anak melakan baru dah. Selamat dah. Maka apabila Abu Lahab balik, hamba perempuan dia pun bagi tahu, wahai tuan dah selamat dah, dapat anak menakan. Aminah dah beranak, selamat dah. Maka Abu Lahab ni berasa seronok dengan berita itu. Dia kata, hei Syuhaibah, hamba aku merdeka hang lala ni. Pilah rumah Aminah, jagalah anak menakan aku, tolonglah jaga Aminah. Dengan keberkatan, maknanya dengan seronok dia sikit ni, Abu Lahab yang dilaknat oleh Allah dalam Quran, dengan dia seronok sikit, Allah mengurangkan azab neraka pada hari Ahad malam Isnin. Saudaranya, abangnya, iaitulah Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dalam kitab hadis Muslim, bermimpi Abu Lahab tiap-tiap hari Ahad malam Isnin dikurangkan siksa. Maka Sayyidina Abbas tanya dalam mimpi itu, wahai Abu Lahab, sebab apa tiap-tiap hari Isnin hang dikurangkan azab? Dia kata, semua amalanku Allah Ta'ala tolak. Allah Ta'ala tak terima walaupun sikit. Tetapi hak boleh kurang ni, hak boleh kurang azab neraka ni, oleh kerana aku merdekakan hamba, oleh kerana seronok dengan kelahiran Muhammad. Itu Abu Lahab. InsyaAllah kita hak ada iman, kita hak Allah Ta'ala bagi syahadah, kita hak yang kasih kepada Nabi, kita yakin moga-moga kita husnuzan dengan Allah Ta'ala. Moga-moga Allah izin kepada kita, Rasul memberi syafaat kepada kita, dan kita semua ini, keluarga-keluarga, sahabat-sahabat guru kita mendapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi diringkaskan cerita, di dalam beberapa hari ibu Nabi kita bagi susu, hamba Abu Lahab Syuhaibah bagi susu kat Nabi kita. Begitu juga Atiqah, 3 orang nama Atiqah bagi susu dekat Nabi kita. Kemudian Halimah mari daripada Taif. Rombongan daripada Taif nak ambil upah susu. Dia mailah naik unta ramai-ramai. Orang Arab, orang pekan, upah orang kampung nyusu. Sebab yang pertama udara elok. Yang kedua nak pelihara budaya Arab hak asal. Kalau tak ada bercampur dalam pekan ni, maka upah pakat mai rombongan, orang kawan-kawan dia pakat dapat, orang bagi upah, ambil anak. Mai dekat Halimah orang tak mau bagi. Pasal orang susah, kurang vitamin, nak susu anak kami ke mana. Tapi betul dia dapat menyusu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kawan-kawan dia kata, kami semua dapat dah, kami nak balik. Baliklah. Halimatus Sa'diyah tak balik lagi sebab tak dapat lagi budak untuk diupah susu. Takdir Allah Ta'ala, Tok Wan Nabi berjalan, Sayyidina Abdul Muttalib, dia kata, hampa ni main mana? Kami main rombongan untuk ambil upah susu, tapi takdirnya kami tak dapat kawan-kawan kami balik dah. Tok Wan Nabi kata, pergi rumah menantu saya di situ. Apabila masuk dalam rumah mak Nabi kita, Halimatus Sa'diyah menyusu Nabi kita, susu sebelah kanan, susu ubah belah kiri, tak mau minum. Allah Ta'ala ajak Nabi pada kecil, adab. Bukan orang lain ajak.
Allah Ta'ala ajak bagi belah unta dia ni pecut. Hak orang balik kemarin, unta Halimah potong. Depa kata siapa dia yang laju sangat? Halimah. Ada guru peleceh, takkan Halimah? Takkan unta Halimah laju sementara tu? Depa kata Halimah orang, unta orang lain semua ikut kuning, unta dia yang ikut hitam. Sungguh. Maknanya berkat jaga Rasul, Halimah Sa'diyah daripada susah jadi kaya, daripada tak sihat jadi sihat, daripada kebun dia tak jadi, kebun dia subur, daripada ternakan kambing dia tu tak apa-apa nak membiak, biak menjadi kaya. Sehingga 4 tahun Nabi kita dibelah dada oleh malaikat ketika bermain dengan anak Halimah Sa'diyah, dan dia takut keselamatan kepada Nabi kita dan berjanji untuk menjaga 4 tahun. Maka terpaksa Halimah hantar Nabi kita balik kepada ibu Nabi. Sebelum nak balik dia sayang, dia simpan bekas-bekas tempat tidur, kain-kain tempat tidur Nabi ni di satu tempat. Kalau dia teringat Nabi, dia cium. Berkat dia sayang kepada Nabi, lah sekali dia masuk Islam, mati di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian pilah hantar kat mak 4 tahun. Mak Nabi pun sonok, bergembira, peluk anak, cium anak, jaga dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Tetapi apabila soalan Nabi yang menyebabkan mak Nabi kita ni jadi sebab, mak, mana ayah Muhammad mak? Orang lain raya sonok, ayah Muhammad mana? Hak ni mak dia sebab. Dia kata satu hari mak akan bawa Muhammad pi ziarah ayah. Jadi tunggu selama 2 tahun. Umur Nabi kita 6 tahun. Pergilah ke Madinah. Mak Nabi bawa untuk menziarahi ayah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pergi 3 orang. Mak Nabi, Nabi kita dan Rasul kita, dan seorang lagi Ummul Aiman, hamba perempuan ayah tinggal. Pergilah ke Madinah. Seorang ahli kitab ni dia tengok apabila Nabi kita berjalan, awan ikut dan pokok tunduk. Ni memang Rasul akhir zaman ni, kalau sebut dalam kitab, kalau tanda-tanda macam ni. Apabila sampai ke Madinah Al-Munawwarah, tiba-tiba bertukar menjadi sedih. Rasul kita ingat nak pergi ziarah ayah betul-betul. Tiba-tiba hanyalah tengok makam. Allahu Akbar. Sedih Nabi kita, sedih ibu Nabi kita, sedih Ummul Aiman menziarahi makam pusara ayah Nabi kita di Madinah Al-Munawwarah. Pilah berjalan di rumah adik-beradik. Lepas tu dinasihati oleh ahli kitab, "Hei Aminah, aku nak pesan kepada kamu, cepat balik ke Mekah. Anak kamu ni ada tanda Rasul akhir zaman, ditakuti ada orang yang mengkhianati dia. Balik cepat." Maka Siti Aminah pun balik, naik unta. Apabila naik unta, tengah jalan di Abwa Rabi' sekarang ini, Muhammad, mak Nabi panggil. Mak pening, mak sakit. Berhentilah ibu Nabi SAW di tengah jalan. Ketika usia baginda Nabi 6 tahun, maka Nabi kita pun reba ibunya di tengah jalan di Abwa, dan sekarang ini dia makan Rabi'. Picik kepala ibu, takdirnya wafat ibunya di depan matanya, di atas rebanya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika usia Nabi kita 6 tahun. Di saat anak-anak kita bergembira dengan kita, di saat anak-anak kita bergembira di atas belayan kasih sayang ibu dan ayah, tetapi Nabi SAW, kekasih Allah, insan yang Allah Ta'ala kasihi, diuji begitu rupa. Kerana Allah Ta'ala yang nak menjaganya, Allah Ta'ala yang memeliharanya, Allah Ta'ala yang mendidiknya. Maka Nabi kita pun berteriak menangis, dan panggillah orang-orang untuk bantu, untuk kebumikan makam, untuk makamkan ibunya. Maka setelah selesai, Nabi kita bersedih, dipujuk oleh makcik yang bernama Ummul Aiman, hamba perempuan yang ditinggalkan oleh ayahnya. "Wahai Muhammad, jangan sedih, makcik ada. Jangan sedih, makcik bawa kamu balik kepada tok wan kamu. Bawalah naik unta balik ke Makkah Al-Mukarramah," dan disambut oleh tok wan Nabi, iaitulah Sayyidina Abdul Muttalib. Bela daripada 8 tahun sampai daripada 6 tahun sampai 8 tahun. 6 tahun umur Nabi tok wan bela sampai 8. Tok wan pula sakit. Apabila sakit tu, Nabi kita duduk ujung kepala, sat-sat duduk ujung kaki, sat-sat mai duduk di pinggang. Tahu dah tok wan nak mati. Maka tok wan Nabi panggil anaknya Abu Talib, Pak Sayyidina Ali, "Wahai anak, kamu jagalah." Tok wan Nabi pesan ke Abu Talib, "Jagalah Muhammad ni macam anak kamu. Jagalah dengan baik-baik."
Lepas tu wafatlah Tok Wan Nabi ketika usia Nabi 8 tahun. Kemudian dibela daripada 8 sehingga 25. 25 tahun dibela oleh Abu Talib. Dan pandai menyega dan berdikari. Sehingga kan Nabi kita ni diajar adab, matangnya pemikiran Rasul ketika 12 tahun dah pandai dah menyega. Pandai dah menyega. Dan apabila tengok pak menakan ni bukan berapa kaya sangat, anak ramai, kadang-kadang Abu Talib panggil mai makan Muhammad. Sayangnya Abu Talib kepada Nabi kita lebih sayang daripada anak-anaknya yang lain. Nah, kalau Nabi kita, Rasul kita tak makan dengan dia, dia tunggu Nabi kita. Dia panggil Muhammad makan. Kadang-kadang Nabi kita Allah Taala bagi kematangan, tak cukup makanan. Dia kata Ammi, tak apa. Padahal lapar. Tak apa. Cukup. Padahal lapar. Ini maknanya Rasul kita di zaman mudanya berdikari, berniaga, begitu juga menggembala kambing dan seumpamanya, sampai dah 25 bernikah dengan Siti Khadijah. Dan insya-Allah setakat ni dulu yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum daripada berhenti, kita qasidah sikit dan kita akan berhenti sembahyang insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi Ulidan hudafal kainatu ghiyab Ulidan hudafal kainatu ghiyab لك يرحم
sedih dengan kita sunyi Jadi alhamdulillah kita dah tamat majlis kita. InsyaAllah kita akan sembahyang isya. Sebelum daripada tu ada beberapa perkara lagi. Yang pertama doa. Kita minta Tuan Imam doa lah. Moga-moga Allah Ta'ala berkati majlis kita. Dan sekali lagi dia habaq lah cara lagu mana. Ada makan katanya. Dan satu lagi saya bagi pihak kawan-kawan ni, kami jelajah maulid sepanjang Rabiul Awal ni. Lebih kurang ada 3-4 tempat lagi tapi dah tak boleh. Jadi kawan-kawan nak balik ke Sik dan seumpamanya, dan kami ada lagi nak beli PA system dan seumpamanya untuk majlis ke depan ni. Jadi kalau siapa nak bagi sumbangan untuk pergerakan majlis Maulid Rasul, bukan saja bulan Rabiul Awal, bahkan bulan-bulan yang lain kami bergerak untuk program Mahabbah ini. Sekejap lagi boleh adik kita ni akan letakkan tabung di belakang tu. Siapa yang nak sumbang boleh sumbang di sana. Wallahu a'lam. Jadi kita minta Tuan Imam untuk katuk majlis dengan bacaan doa. Dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashab sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. Ya Allah, ya Tuhan
Ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, dan sekalian muslimin dan muslimat yang mati dan mati lama. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini kami berada di Masjid Al-Aziz Tanjung Bendahara bagi menyambut kedatangan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi 1442 Hijrah. Moga-moga dengan majlis ini mendapat keberkatan kepada kami, kepada diri kami, anak isteri kami, ya Allah. Moga-moga sunnah yang dibawa oleh baginda untuk mengajar kami sebagai hamba-Mu, ya Allah, sebagai mentauhidkan kepada-Mu, ya Allah. Kau berilah kekuatan kepada kami, ya Allah. Bantu kami, ya Allah. Kami tiada daya dan upaya melainkan dengan rahmat dan taufik-Mu, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau pisahkan kami, doa-doa kami dan amalan kami, ya Allah, dengan orang dan juga arwah-arwah yang telah pergi mendahului kami, ya Allah. Ya Allah, tempatkanlah mereka di sisi orang-orang yang beriman, ya Allah. Amin. Khususnya kepada guru-guru kami, para ulama, dan juga orang yang mendidik kami sehingga kami berada di sini, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengadakan solat Isya berjamaah, di sini saya